Di sini ada yang bertanya tentang solat tarawih, mana lebih afdal, solat di rumah bersama keluarga atau solat berjemaah di masjid yang terang-terangan melakukan hal bid'ah. Berkenaan tentang solat tarawih, ya, ternyata bahawa apa yang disyariatkan adalah untuk kita melakukannya secara berjemaah, seperti mana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa Nabi solat tarawih berjemaah di masjid pada 3 malam berturut-turut. Sebelum pada malam yang keempat Nabi berhenti, Nabi tidak melakukannya lagi. Kemudian Nabi menjelaskan bahawa kerana baginda khawatir bahawa solat tarawih itu akan diwajibkan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu, bahawa solat tarawih memang dianjurkan untuk kita lakukan secara berjemaah, kerana Nabi telah lakukan 3 malam berturut-turut. Cuma Nabi berhenti, tidak lakukan lagi pada malam keempat dan seterusnya kerana Nabi khawatir dia akan jadi wajib, ya. Jadi memang dia dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah. Lebih-lebih lagi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud mengatakan, man qama ma'a al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Sekiranya seorang itu solat bersama dengan imamnya sehingga imam selesai, akan dikira untuknya solat sepanjang malam. Yakni pahala yang cukup besar, berkali-kali ganda buat orang yang solat tarawih berjemaah dengan imam sehingga imam itu selesai. Apa ganjarannya? Seolah-olah dia telah solat malam sepanjang malam. Sepanjang malam ni daripada maghrib sampai ke subuh, dengan hanya dia solat berjemaah dengan imam. Walaupun barangkali dia solat berjemaah dengan imam daripada mula sampai habis hanya sebahagian daripada malam, tetapi pahalanya seolah-olah dia solat sepanjang malam, yakni daripada maghrib sampai ke subuh. Apa yang nak dikatakan di sini, ganjarannya cukup besar. Kemudian ada yang dalam pertanyaan tadi, bolehkah dia solat di rumah berjemaah bersama dengan keluarga kerana jemaah di masjid mengamalkan bid'ah? Di sini kita perlu jelas bahawa apabila disebut solat berjemaah dalam istilah syarak, ialah solat yang dilakukan di masjid. Sering kita keliru dengan kalau kita solat di rumah bersama dengan keluarga, adakah itu dikira jemaah? Tidak. Kita kata dia jemaah tetapi bukan jemaah, yakni dia dilakukan secara ramai-ramai berkumpulan, tetapi bukan menepati istilah jemaah daripada sudut syarak. Kerana kalau itu diistilahkan solat berjemaah, maknanya boleh sahaja orang tu solat di rumah berjemaah dengan keluarga, maka akhirnya kita kata, apa guna dibangunkan masjid dan surau? Apa gunanya ada masjid dan surau kalau seorang itu solat di rumah berjemaah pun sudah dikira berjemaah seperti di masjid? Maka jawapannya tidak. Jemaah adalah jemaah yang dilakukan bersama penduduk setempat dengan imam ratib, ya, dengan imam yang dilantik. Itu yang dikatakan solat berjemaah, seperti mana dalam hadis Nabi SAW tadi, bahawa barang siapa yang solat dengan imamnya sehingga imam selesai, tertulis buatnya pahala solat sepanjang malam. Berkenaan tentang keadaan imam di imam qaryah, tempat tinggal kita, dia mengamalkan bid'ah, kita tak nafikan bahawa ini adalah satu musibah. Ini adalah satu yang memang tiada seorang Muslim patut merasa tenang dengannya. Setiap seorang Muslim patut membenci keadaan tersebut, kerana perbuatan bid'ah, mengada-adakan satu perkara yang baru dalam agama, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya. Itu satu perkara. Maka kita perlu membenci hal-hal maksiat seperti ini. Kita tak boleh setuju, kita tak boleh nak redha, bahkan kita tak boleh nak bersekongkol dengannya. Tinggal lagi persoalan bagaimana kita mengatasi masalah ini. Kita katakan
sekiranya dia ada pilihan untuk pergi ke masjid yang lain yang melakukan sunnah, yang melakukan solat tarawih secara sunnah, yang menghidupkan Ramadan secara sunnah, maka kita kata itu satu pilihan, ya, buat dia. Maknanya boleh sahaja dia pergi ke masjid tersebut, ya, itu lebih baik bagi dia daripada solat di masjid yang ada bid'ah tadi. Andai kata dia tidak ada masjid sunnah yang berdekatan, adakah dia tinggalkan masjid tersebut dan solat di rumah? Kita kata pertamanya dia akan terlepas ganjaran solat berjemaah tadi, dan kita kata ganjaran pahala solat berjemaah, solat tarawih berjemaah, ia adalah termaktub walaupun jemaah orang bid'ah. Kerana Nabi tidak mengatakan barang siapa yang solat dengan imam yang ikut sunnah sehingga imam itu selesai. Tidak. Nabi kata barang siapa yang solat bersama dengan imam. Imam itu mutlak, umum, termasuk ahli bid'ah, ya. Maka orang kalau dia solat di rumah, dia akan terlepas ganjaran tersebut. Satu. Kemudian, adakah perbuatannya menepati sunnah? Ternyata bahawa walaupun dia membenci perbuatan bid'ah tersebut, tetapi tindakannya itu, apa yang dapat kita kata, menyalahi sunnah. Kerana ternyata dalam petunjuk amalan salaf, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dalam mereka berdepan dengan pemerintah-pemerintah yang zalim, seperti Al-Hajjaj bin Yusuf pada zaman Ibn Umar, dan pemerintah-pemerintah yang lain, ya, yang jelas melakukan maksiat, minum arak dan sebagainya. Ternyata bahawa para sahabat dan salafus salih, mereka tetap solat di belakang imam mereka, dan mereka tidak khuruj ataupun mufaraqah, menyelisihi mereka. Kerana perbuatan tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Abbas, al-khilafu syarr, perselisihan adalah satu keburukan. Maka kita nak kurangkan perselisihan, kita nak kurangkan perpecahan. Jangan kita semarakkan lagi perpecahan itu. Mudarat sudah berlaku dengan amalan bid'ah tersebut, maka jangan mudarat tersebut kita tambah dengan mudarat kita berpecah. Kalau kita berpecah daripada mereka, kita telah menambahkan lagi kemudaratan. Sedangkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW telah menetapkan kaedahnya. Nabi mengatakan, yusalluna lakum, mereka salat buat kamu, yakni dalam hal tentang imam yang tidak ikut sunnah. Mereka salat buat kamu, fa in asabu falakum, jika mereka salat betul, maka kamu mendapat pahalanya. Wa in akhtau falakum wa alaihim, dan sekiranya mereka, yakni imam yang tak ikut sunnah tadi, salah, mereka tak salat ikut sunnah, falakum, kamu tetap akan dapat pahala, wa alaihim, manakala dosa bid'ah tersebut akan ditanggung oleh imam tersebut. Maka kita jangan risau dalam hal ini. Kita membencinya, kita membenci hal bid'ah tersebut dalam hati kita, tetapi kita tetap salat di belakangnya, dan soal dosa bid'ah tersebut akan ditanggung oleh imam tersebut, ya. Wallahu a'lam.